Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita meneruskan pengajian kita, marilah sama-sama kita membaca umul kitab untuk kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan semua kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, khusus untuk ibu-ibu dan ayah kita sama ada yang ada ataupun yang telah tiada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, alhamdulillah. Siapa nak baca doa? Silakan. Okey, tak ada. Baca Ustazah. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم أعظم رغبتنا في القرآن واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقو به أجسادنا وثقل به ميزاننا وارزقنا حق تلاوته وقونا على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله أحياء والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya Rabbi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai kita ya. Okey. Sebelum kita meneruskan pengajian tajuk hari ini ialah mat tamkin. Kita ulang sekali lalu sepintas lalu yang kita dah belajar. Mat ya. Kita belajar bab mat. Apakah mat? Kita tahu dah ya. Dari segi lughah ialah menambahkan ataupun memanjang. Dari segi istilah ialah bacaan panjang dalam Al-Quran ya. Membaca kalimah tu pada yang panjang dipanjangkan, yang dipendek yang dipendekkan. Jadi kadar harakatnya 4 pilihan. 2, 4, 5, 6. Itu mat lah tu, adalah matnya. Nama-nama dia tertentu pada kalimah-kalimah pertemuan-pertemuan huruf itu ya. Paling pendek 2 harakat. Paling panjang 6 harakat. Itulah maknanya kadar harakat mat ya. Berapa pecahan dia? Banyak pecahan dia. Yang kita dalam buku Ustaz suruh 14. Dalam buku lain kalau tak salah saya 13. Tak apalah, itu adalah pecahan-pecahan yang tidak, yang disatukan jadi 13. Kalau yang Ustaz suruh punya 14. Okey, mat asli. Bila datangnya mat asli itu? Disebabkan apa? Disebabkan pertamanya disebabkan oleh adanya hamzah dan keduanya disebabkan adanya waqaf ya. Ya, sebab tanda mati dan sebab huruf ya. Jadi mat asli ini apa yang terkandung daripada disebabkan oleh sebab huruf hamzah iaitu mat badal, mat wajib, mat jaiz. Itu disebabkan oleh hamzah ya. Sama ada kalimah itu satu kalimah ataupun 2 kalimah. Pertemuan mat dengan hamzah. Disebabkan oleh tanda mati. Contohnya seperti mat lazim, kalimi mustaqal, walaupun kita belum sampai mengulang kaji kat situ. Mat lazim, 4 mat lazim itulah ya. 4 yang mat lazim itu disebabkan tanda mati. Ya. Dan seterusnya sebab waqaf. Sebab waqaf contohnya mat arid disukun, mat iwad dan mat lin. Ya. Dia panjang lah, itu yang sebab mat. Dan seterusnya sebab huruf lain.
Huruf lain iaitu huruf hak dhamir, mat silah qasirah dan mat silah qawilah. Itu di antara hukum mat yang berkaitan ya. Jadi itu sebagai ulangan yang kita dah belajar baru ni lah ya. Dan seterusnya barulah kita masuk pada mat asli yang telah minggu lepas kita belajar. Mat asli dari segi makna apa dia dah tahu dah tadi. Makna dia adalah memanjangkan suara ya. Hari ni mat tamkin kan Ustazah? Ya, tapi saya ulang kaji, dengar tak tadi? Yang itu tak dengar. Mengulang seimbas lalu yang kita dah belajar. Okey, dan penerangan asas segala hukum mat yang dibaca dengan 2 harakat iaitu mat asli lah. Dan mat asli huruf dia apa huruf dia? Huruf dia ialah huruf alif sebelumnya berbaris di atas, huruf waw sebelumnya baris di depan, huruf ya sebelumnya baris di bawah. Nah, ni ya. Dan contoh-contoh mat asli tanda alif baris atas, waw baris depan, ya baris di bawah sebelumnya, dan alif waw ya yang kecil. Ya, ada yang kecil dan yang besar biasa tu lah. Yang kecil ada juga. Contohnya wa iz qala rabbuka tu alif yang biasa. Ya, contoh yang alif kecil, contohnya wa amilus solihat. Lepas so tu ada alif saghirah, alif kecil. Itu juga dipanggil mat asli. Dan seterusnya kita masuk ke dalam mat tamkin ya. Dan keterangan-keterangan yang lain. Okey, barulah kita masuk kepada tajuk hari ini ya. Tajuk hari ini ialah mengikut buku Ustaz Surur ya. Mat tamkin. Mat tamkin adalah mat asli. Dia kata gitu. Kategori mat asli lah, bukan mat asli ya. Mat asli lah. Yang seperti saya sebut sebentar tadi. Terdapat perkataan-perkataan yang dikategorikan sebagai mat tamkin dalam Al-Quran seperti surah Al-Ma'idah ayat 111 iaitu Al-Hawariyin. Ya. Surah An-Nisa ayat 86 Huyitum. Maknanya ya bertemu dengan ya. Dan surah Al-Baqarah ayat 61 An-Nabiyyin. Sebenarnya perkataan-perkataan yang didakwa mat tamkin ini adalah sebahagian daripada mat asli kalimi. Ya? Itu dia. Apa dia kata lagi? Pengistilahan nama mat tamkin adalah satu yang melibatkan perbahasan ilmu qiraat yang perlu diteliti apakah sebenarnya sebab penamaan tersebut. Perkataan seperti ini dinamakan sebagai mat tamkin kerana ada 3 ya dalam perkataan tersebut. Mana 3-nya? Ya, mana 3 ya-nya? 3 ya ya. Kita nampak tak ya yang nampak titik tu baris bawah, lepas tu yang ekor ya tu juga ya, dan ya yang nampak titik ada sabdu di atasnya. Perhati ya. Perhatikan huruf kalimahnya. Jadi maknanya jumlah yang ya itu ada 3. Dengar tak? Dengar Ustazah? Dengar ya? Penamaan sebagai tamkin berlaku kerana hendak menetapkan apakah huruf kedua sebelum huruf yang menjadi huruf mat itu. Adakah itu ditetapkan sebagai ya berbaris kasrah atau hamzah berbaris kasrah? Qiraat Nafi', qiraat Nafi' siapa yang dah belajar qiraat Nafi', qiraat sebagainya ya, Syu'bah. Nafi' ni satu imam yang hebat ya, mempunyai 2 perawi iaitu Qalun dan Warshun ya. Jadi mengikut qiraat Nafi' sebagai contoh menetapkan huruf kedua itu adalah hamzah. Maka lafaz dia Nabiyyin dibaca dengan Nabi'i. Itu kalau kita belajar qiraat ya. Di sisi qiraat Nafi'. Bagi qiraat Imam Asim, kita ni belajar qiraat Imam Asim ya. Yang merupakan asas pegangan kepada perbincangan buku ini, huruf ya kedua bersabdu itu tetap dibaca dengan ya. Bukan dengan hamzah. Oleh yang demikian, apa yang dikatakan mat tamkin itu adalah mat asli kerana apa yang ditamkinkan, ditetapkan itu, tamkin ni maknanya tetap ya. Bukan huruf matnya tetapi huruf sebelum huruf mat. Okey.
Dari segi yang lain, terdapat perbezaan pendapat para qurra. Dia apa-apa benda yang luar biasa sikit adalah pertelingkahan ya, pertelingkahan pendapat. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Jadi ini pendapat yang lain. Sebagai contoh, pengarang kitab Nihayah mendefinisikan mat tamkin ialah huruf-huruf mat yang bertemu dengan huruf berbaris yang juga serupa dengan huruf mat tersebut. Seperti huruf ya sukun bertemu dengan ya berbaris. Maknanya huruf yang sama. Tapi tidaklah pada huruf yang lain, dia huruf ya je. Atau waw sukun bertemu waw berbaris seperti contoh di bawah. Waw dengan ya ya, waw dengan ya dia jadi mat tamkin. Okey. Apa yang dimaksudkan sebagai tamkin di sini ialah menetapkan huruf mat dengan erti kata tidak mengidghamkannya kepada huruf selepasnya. Oleh itu huruf waw dan ya ditamkinkan dengan dipanjang dua harakatnya demi menjaga huruf tersebut dari diidghamkan. Jadi kita tak idgham lah, kalau idgham masuk kan. Jadi kita amanu wallazi. Dia tetap amanu wallazi, waw dengan waw. Ya. Fi ya dengan ya juga. Ya hidup tu. Fa ya bawah fi tu fi yau. Fi yaumain. Dia tak masuklah fi, tak ada lagi tu kan. Tak adalah idgham kan. Apa yang Salah, yang ini maksud dia yang tamkin tu yang ni fi yau, yang ni ya dengan ya. Oh. Fi yau lah. Fa ya waw. Yang amanu walazi tu Dengan yang waw. mana? Waw dengan waw. Nuwa tu. Nuwa, ya. Okey. Okay. Apa yang hendak ditegaskan di sini ialah daripada dua bentuk mat tamkin yang dipertikaikan para qurra di atas, sebenarnya kedua-dua bentuk mat itu adalah mat asli kalimi. Kerana adanya huruf mat yang didahului baris kasrah, dhammah atau fathah. Ya. Maknanya kalau jawab mat asli kalimi pun betul lah. Lafaz jalalah adalah mat asli. Huruf lam pula, ini kita masuk huruf lafaz jalalah. Huruf habiskan semuka ni, habiskan. Ya. Habiskan muka ni. Huruf lam bersabdu pada lafaz jalalah iaitu Allahu, Allahumma, seperti dalam surah Ali Imran ayat 26, ulillahum. Kalau ulillahum lafaz Allah juga ya, tapi oleh kerana sebelum Allah baris bawah, jadi kita kena baca tarqiq ya. Ustazah, ya. Saya confuse sikit. Mat asli kalimi ni maksud dia sama dengan yang dia masukkan yang tu ke? Nau yang kita bunyi nawa atau tu yaumai yang tu. Tamkin. Yang Yang amanu fi yaumi huyitum nabiyyin sama. Mat asli kalimi tu sama dengan mat tamkin. Ya. Oh macam tu. Kan dia tulis atas tu, cuba baca. Yelah faham, tapi macam confuse sikit lah saya ni. Sebab dia baru. Sebab kita selama hari ni kalau mat tamkin tu ya dengan bertemu dengan ya je. Tapi bila kita naik menengah, dia tambah lah. Ya. Lepas ini ada lagi tambahnya, bukan setakat ini je. Jadi untuk kelas kita setakat ini je. Ya. Okay. Belum boleh masuk yang mat asli kalimi ni. Mat tamkin dah faham dah. Kalau belum masuk, macam ni je. Dia mat asli kalimi ni ditambah je. Ya. Mat asli kalimi ni mat asli ataupun mat iwat jugalah kan? Ya. Itu bukan mat iwat, tidak dipanggil mat asli. Dia panggil bukan mat iwat. Kategori mat asli ketika waqaf. Okey? Mat iwat ketika waqaf. Bukan. Silap sebut. Kategori mat asli. Mat asli lagi satu sama dengan mat, alah satu perkataan tu saya lupa pula dah. Mat tarbi'i. Mat tarbi'i. Mat asli mat tabi'i. Sama mat tabi'i. Oh sama lah. Maksudnya mat asli kalimi sama dengan mat asli dan mat tabi'i. Sama. Mat zati lagi satu. Lagi satu mat zati. Mat zati. Okay, faham. Lagi satu mat asli sunai. Lagilah kau pening lagi. InsyaAllah. Okey, dah faham dah tiga ni.
Okay, banyak sebenarnya. Okey ya. Okey, faham. Huruf lam tadi ya. Qulillah ya, qulillahum. Dia tarqiq kerana sebelum Allah itu dia bagi bawah. Hukum dia juga mak asli ya. Lafaz jalalah adalah mak asli. Dia confirm dia tulis situ ya. Okey. Dan pada surah Al-Ikhlas ayat 1, qul huwallahu ahad. Itu wallahu ahad. Itu juga di Allah tu juga mak asli walaupun kita kena baca panjang daripada 2 harakat tu kerana menghormati nama Allah ya. Adalah mad asli yang dibaca dengan 2 harakat walaupun tidak terdapat huruf alif atau tanda alif kecil selepas lam bersabdu itu. Para qura telah sepakat untuk tidak menandakan lafaz Allah dengan sebarang tanda mad asli di dalam Quran Resam Osmani demi membezakan lafaz Allah itu dengan lafaz Allat, Allata ya, Allat bermaksud Tuhan berhala. Pada ayat afara'aitumul lata wal uzza ya, maka apakah yang kamu anggap tentang Al-Lata dan Al-Uzza? Itu makna ayat tadilah, ayat 19 An-Najmi. Ya. Para qura bersepakat mewakafkan lafaz Allat dengan Allat, iaitu dengan tak terbuka, bukan tak marbutah. Maknanya tak maftuhah. Ya. Terbuka tu dipanggil tak maftuhah. Okay. Tetapi qiraat Al-Kisai, ini dia sebut, dia bandingkan dengan beberapa imam qiraat ya. Saya pun tak pastilah kelas ni boleh faham ke tidak ya, ilmu qiraat ni. Dan mewakafkan secara Allah dengan tak simpul. Walaupun lafaz ini hanya terdapat di satu tempat sahaja dalam Quran, tetapi perbezaan pada penulisan tetap dibuat dengan menandakan alif kecil pada Al-Lata, tidak pada kalimah Allah. Jadi kita tak nak samalah, maksudnya senang kata lainnya, tak mau sama dengan nama Tok Kong tu. Gitu ya. Nama berhala tu. Ini adalah kerana hendak mengelakkan kekeliruan yang mungkin timbul pada kedua-dua pembacaan tersebut. Tujuan dia sangat baiklah kalau kita faham. Kalau kita tak faham, kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Banyaklah soalan-soalan di kepala kita. Okey, setakat itulah, tak payah banyak-banyak. Ustazah, kalau yang ini, kalau kita nak sebut, kita tak perlu tebal ke ataupun macam ni? Macam mulata atau selalu kita tebal. sebut, tak perlu tebal kan? Tak perlu. Dia bukan kalimah Allah, dia biasa je. La. Kalau Al-Lata. macam Allah tu kita sebut macam atas ni kan. Wallah, kita tebal kan? Ya. Maksudnya yang ini mulata, maknanya tak perlu tebal. Tapi faham. Okey. Kan dia dah tulis itu. Yalah, nak bagi faham Ustazah. Kita kena bezakanlah dengan nama Allah kita kan. Tidak sama dengan nama berhala. Ya. Okey, ada lagi yang lain? Yang lain okey, faham? Kalau mudah dia tak banyak. Sebelum ni mungkin saya silap, saya tertebal, baru tahu yang ni. Siapa minta ampun. Minta ampun dengan Allah. Alhamdulillah lah dapat ilmu lagi hari ni. Ya, insya-Allah. Memang kalau nak kira ni lagi banyak tambah ilmunya. Jadi kita susah dikonfuskan dalam kepala. Kita memang kita standby untuk menambah. Maknanya setiap benda-benda ni ada penambahan dia. Kalau sekarang kita belajar surah, dia akan datang kubra dia. Macam tu contoh ya. Jadi kita standby lah. Oh, ini aku baru setakat ni. Baru setakat surah. InsyaAllah mesti ada kubra dia. Dia mesti ada lawan-lawan dia. Jadi kita standby. Jadi tak adalah rasa stres. Ya? Kelidak kata stres, apa pula? Kan kat itu je. Kita jadi tanda tanya selama-lamanya. Tak kesudahan lah. Jadi tak kesudahan dan tak memberi kepahaman yang tepat lah. Ya? Okey. Dan seterusnya kita maksudnya pada huruf ringkas. Cukup dah saya rasa banyak tu ya. Tamkin ni biar kita masukkan dulu dalam kepala kita. Sebabnya yang seterusnya ni
huruf-huruf awal-awal Quran yang muqatta'ah jadi banyak pula nak fikir nanti, kesian pula. Boleh Okey. Ustazah insya-Allah. Ah. Ayat 118 boleh insya-Allah. Tambah Ini satu. mak Boleh asli insya-Allah. ini pasal nak habiskan kumpulan mak asli ni kan. Boleh Jadi Ustazah banyak insya-Allah. lagi ni kumpulan dia, mak Iwat kumpulan dia Lagi pun macam yang 118 ni tak banyak. Boleh Ustazah. mak asli berlaku ketika wasal, ya sugra, ini seperti saya cakap tu lah. Ini kita nak ulang kaji keluarga mat asli. Kan? Keluarga mat asli. Tadi keluarga mat asli yang jadikan ya bertemu dengan ya, waw bertemu dengan waw. Jadi hukumnya ialah mat tamkin. Ya. Jadi apa dia mat tamkin? Dah tahulah tu, ya kan? Mengikut kira-kira yang ditentukan. Jadi kalau setuju tak apalah, saya ambil masa dalam 2-3 minit ni kan. Baru pergi 9.30 kita mengaji. Okey, mat asli pada huruf ringkas, iaitu huruf muqatta'ah di permulaan surah, iaitu panggil dia mat asli harfi. Ni lagi. Datang lagi tambah. Tadi mat asli macam-macam kan? Mat asli tabi'i, mat asli apa lagi? Mat asli izzati, mat asli sunai. Ya, ini mat asli harfi. Ya. Termasuklah itu. Ini mat asli harfi ini termasuk nama lain bagi mat asli sunai lah. Tergolong juga di dalam mat asli yang berlaku pada keadaan wasal dan waqaf. Itu mat-mat asli yang ditemui di awal setengah-setengah surah yang dimulai dengan huruf-huruf ringkas seperti Yasin, Alif, Lam, Mim, Ra dan seumpamanya. Jika terdapat huruf pada salah satu huruf ringkas itu, maka huruf itu adalah mat asli yang dibaca dengan 2 harakat. Yasin tu, sin tu bukan ya, ya-nya. Yasin. Ya tu baca 2 harakat. Maka dia dipanggil mat asli harfi. Alif lam mim ra. Lam dengan mim bukan. Ra saja. Maka ra itu adalah dipanggil mat asli harfi. Ya. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan ini hayun tahur, haya tahara? Ialah huruf ra saya biasa panggil hayun tahur ya. Kalau satu-satu tu tergagap. Yang didapati di permulaan setengah-setengah surah seperti ini dia surahnya hayun tahur ni ialah dibaca dengan 2 harakat. Ha baca 2 harakat, ta baca 2 harakat, ya baca 2 harakat, ha dan ra baca 2 harakat juga. Ya. Ha pada surah Ghafar ayat 1, ha mim, baca 2 harakat ya. Mim baca 6 harakat lah. Yang ada bulu kening tu baca 6 harakat. Dan pada ya iaitu kaf ha ya ain sad. Ya. Kaf ha ya ain sad iaitu pada ya dan ha kena baca 2 harakat juga. Dan dalam surah Yasin, kaf ha ya ain sad ni surah Maryam ya. Dan pada ta sin 62 ayat 1, ta sin mim asy-syu'ara ya. Dan pada ha simpul ya. Toha ayat 1 surah Toha. Dan Maryam yang seperti tadilah, yang Maryam saya dah sebut tadi ya. Dan ra pada alif lam ra pada surah Yunus ayat 1 dan Ar-Ra'd ayat 1. Alif lam mim ra ya. Jadi itulah dia yang kita kena baca 2 harakat ya. Huruf ta dan ha sebagai contoh, Toha di atas adalah mat asli yang dibaca 2 harakat pada keadaan wasal dan waqaf. Waqaf pun baca 2 harakat. Kita wasal, apa lagi wasal, baca 2 harakat juga. Begitu juga ha pada hamim. Ya, adalah mat asli dan dipanjangkan 2 harakat. Begitu juga dengan huruf ya pada Yasin dan huruf ha, ta, Taha dan huruf ra pada alif lam mim ra dan alif lam ra adalah mat asli kesemuanya. Ya. Huruf-huruf ringkas yang selain dari 5 huruf hayun tahur seperti sin, mim, ya, iaitu dalam qata'ah qasim mim ha mim ya, sin, itu bukan mat asli tetapi ia adalah mat lazim harfi. Mat lazim harfi.
Kalau mat lazim ni kena baca, wajib kena baca 6 harakat. Ya. Yang diperbincangkan tentangnya akan dibicarakan dalam pelajaran mat far'i nanti, insya-Allah. Sebab yang panjang-panjang ni dia termasuk dalam kategori mat far'i. Okey ya. Yang kita tadi mat asli. Ada dua jenis mat asli satu, mat far'i satu. Jadi cabang-cabang mat far'i ni banyak. Cabang mat asli inilah dia. Ya. Setengah ulama menamakan mat asli pada huruf ringkas ini sebagai mat asli harfi ataupun mat asli sunai. Macam mana yang saya sebut tadilah. Jadi mat asli harfi dengan mat asli sunai adalah nama yang sama. Okey? Ingatlah tu. Bermaksud mat asli dalam bentuk huruf atau mat asli secara pengecualian, kerana mat asli pada huruf ringkas ini berbeza sedikit dari mat asli mutlak. Mat asli mutlak seperti qaf, alif, tanda atas ko. Qaf bertemu dengan waw, ku. Sebelumnya ialah dhammah, gitu. Qaf, ya. Sebelum ya tu adalah huruf yang bertanda kasrah. Itu mat asli mutlak yang kita biasalah. Pada keadaan sebenarnya. Di mana huruf mat dan baris fathahnya tidak kelihatan pada tulisan tetapi wujud pada lafaz bacaan. Ini beza dia, ya. Beza dia tak ada tanda, ya. Tak ada to ada alif saghirah ataupun to ada alif yang betul tu to ha, tak ada, ya. Tak ada to alif ha alif. Kalau sepatutnya mat asli gitulah. Apabila diejakan bacaan toha, terserlahlah alif yang sebelumnya adalah fathah seperti keadaan sebenar mat asli itu. Maknanya tidak ada pada tulisan, ada pada bacaan. Ya. Hukum mat asli itu ada pada bacaan, tiada pada tulisan. Tulisan dia hanya tulis toha. Ya, tak ada alif, tak ada alif. To alifnya tak ada, ha alifnya tak ada. Tapi dalam bacaan ada. Okey, ya. Okey, boleh faham? Faham, Ustazah. Okey, alhamdulillah. Kalau tak faham, tolong tanya. Boleh terang lagi sekali, insya-Allah. Yang lain okey? Yang lain ni okey je kot. InsyaAllah boleh tu Ustazah. InsyaAllah ya, insya-Allah. Sikit-sikit kalau tak faham tanya. Tak faham tanya, jangan malu. Okey. Juma okey Latifah Okey, okey. insyaAllah. Ya pun okey, Ani okey. Nuraini okey. Latin Putri okey. Rohaidah ni semua orang okey. Siti Salbiah okey. Shuaibah okey. Kerja. Ada yang lagi. Mana Latifah? Latifah dah tu. Rosnah tak ada, Rosnah? Rosnah tak ada. Belum datang. Semalam kelas pun dia kata ingatnya tak ada kelas. Hari ni pun dia ingat tak ada kelas juga kot. Lupa. Okey. Kot dia datang lambat ke tak tahulah yang. Okey, tak apa. InsyaAllah. Kalau tak ada masalah tentang mat tamkin dan mat asli ni, kita boleh baca Quran seterusnya. InsyaAllah. Okey? Muka surat ingat, muka surat apa? 364. 364 ya. Sekejap. Saya akan tengok, saya ikut senarai nama di situ. Senang nak panggil. Nanti last kali kita bincang soalan dia. Soalan minggu lepas. Dah jawab semua kan? Okey. Mana Quran? Allah ini. Okey, siapa dulu? Juma dulu. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa ya Ustazah? 36? Muka surat 362. 364. 364. Oh ya, 364 ya. Kenapa saya tulis 362 pula?
364 ya? Okey. Pasal Ustazah ngaji yang 363. Oh, saya lupa. Okey. Okey. Lepas ni kita ngaji. Okey. Okey. 364. Hari ni 364 ya? Ya, Tiga nampak Ustazah. Ustazah. Saya baca. Okey. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau sya'a laja'alahu sakina. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Lagi Ustazah. Lagi satu. 49. Linuhyiya. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Okey, alhamdulillah. Next, nampak tak senarai tu? Lepas Juma siapa? Dah tak ingat. Lepas Juma, okey. Lepas Juma Latifah, lepas Latifah Rosnah. Oh, Rosnah tak lah. Ya? Ingat ya? Latifah baca. Okey, Ustazah. Lepas Latifah Rosnah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarafnahu bainahum liyazakkaru fa'abba aktsarun nasi illa kufura. Walau syi'na Walau syi'na laba'asna fi kulli qaryatin nazira. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. Sekali. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. Okey. وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. Alhamdulillah. Rosnah. Tak ada kot. Tak ada. Kita ikut dalam senarai.
Tak ada pula. Lepas Sifah, Alia. Mana nak pergi dia? Alia. Alia mana ada? Assalamualaikum Alia. Waalaikumsalam Ustazah. Sorry. Okey, baca. Lepas Alia, Ani Ani Syafi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن Anasjudu. قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. Saya Ustazah. Ani. Satu lagi. Tabarakallah. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i wa Burujan. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Okey, alhamdulillah. Okey Ani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi ja'al laila wan nahara khilfatan liman arada an yazakkar aw arada syukura. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa iza khatabahumul kha'iluna qalu salama wallazina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama wallazina yaquluna rabbar rif'anna azab jahannam Rabbanosrif. Agak silap sikit tadi. Udah lama baru kena. wallazina yaquluna rabbana rif'anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaquluna wa kana baina zalika qawma. Sadaqallahul azim. Sehat ya? Okay. Akak ada sikit silap tadi, akak tambah na. Satu. Kena ulang balik daripada walazi tu. Walam yaku turu. Baca balik yang tu. Ada gangguan sementara.
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك قواما. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. 67. Okey, seterusnya. Sudah bercelaru pula dia punya line tu. Siapa-siapa nak baca-bacalah. Siapa dulu? Lepas Hani tadi siapa ke saya? Saya kot. Okey, lepas Hani siapa Noraini ya? Noraini Yusuf. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Okey, alhamdulillah. Gitu. Sadaqallah. Okey, bagus. Okey, dan seterusnya. Mana pula ni? Okey. Siapa senarai tadi? Allah. Lepas Noni, Alia udah kan? Alia udah belum? Alia Ada. Alia udah, okey. Lepas Noni siapa? Roida. Lepas Noni Datin Putri. Bergerak-gerak benda ni. Udah tak tahu nak ikut. Saya baca Ustazah, saya baca. Baca. Tak payah ikutlah ya pasal dia bergerak-gerak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yahirru 'alaiha summan wa umyana. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Okay, alhamdulillah. Seterusnya siapa nak baca? Ruhaidah sudah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tasim mim.
Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bahihun nafsaka alla yakunu mu'minin. Inna sya'nu nazzil alaihim minas samai ayatan fadhallat a'nakuhum laha khati'in. Wa ma ya'tihim min zikrim minar rahmani muhdasin illa kanu anhu mu'ridin. Faqad kazzabu fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Inna fi zalika la ayah wa ma kana aksaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa iznada. Satu lagi. Sampai ayat 10. Wa iznada rabbuka Musa ani Wa iznada rabbuka Musa ani tilqaumaz zalimin. Alhamdulillah. Seterusnya. Ya. Okey. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Saya Ya. qauma fir'aun ala yattaqun. Qala rabbi inni akhafu an yukazzibun. Wa yadhiqu sadri wa la yanqaliqu lisani fa'arsil ila Harun. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Alhamdulillah. Orang yang ke-9. Rosna ada? Husnah tak ada lah. Tak ada lagi. Okey. Siapa lagi? Siti Ustazah. Siti Ustazah. Siti Tapi sebelum tu saya nak tanya Ustazah. Okey. Minggu lepas kan Ustazah baca kan. Masa Ustazah baca tu menyentuh hati saya lah. Masuk dalam kalbu saya tu. Macam mana nak baca macam Ustazah? Lepas ini Ustazah sambung lah pula. Bukan, dia nak tahu. Tadi saya baca lah. Saya nak tahu teknik apa rahsia Ustazah bila Ustazah baca tu boleh rasa. Tak tahulah, saya baca bantai je. Ada teranum sendirian. Kalau nak sebut nama teranum, tak ada teranum nama dia, tak ada nama. Tapi memang saya baca minggu lepas tu memang saya terasa sampai ke dalam hati. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, teruskan. Awak tirulah sendiri, saya tak tahu nak ajar macam mana nak buat macam saya. Okay. Ada rahsia Ustazah baca apa-apa dulu ke sebelum baca? Tak ada.
Macam biasa je. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhallin. Fafarartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukma. Fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Wa tilka ni'matun tamuttuha alayya an abbatta bani Israil. Qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Qala la ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kali Okey. Satu. Okey. Sambung. Oh, dah ke? Dah. Okey. Apa lagi ada? Ayat 20 dan ayat 30 dan seterusnya. Siapa yang belum baca? Dah habis Ustazah? Dah habis dah? Ya. Ya. Sekejap saya tengok. Syuaibah Nurani Cuma dah Latifah. baca Jummah. Ini Alia Salbiah Raida Putri. Habis ya? Rosnah tak masuk. Tadi saya nampak nama dia. Nampak terus keluar balik. Keluar balik. Okey. Kalau dah habis, okeylah 9 orang ya. Okey. Nanti saya baca. Saya baca setengah muka ni sambung ni ya. Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون صدق الله العظيم. Okay, Alhamdulillah. Okay, kalau dah habis, makanya ada soalan. Nanti saya nak tanya soal-soal ya. Okay, Alhamdulillah. Mula pada nama Jumak. Ikut senarai pula lah. Okay.
Tengok pada ayat atas tadi, muka surat 368, ayat 20. Keluarkan hukum yang ada di situ. Ayat 20 ke Ustazah. Mak asli. Sekolah aja. Fa'al ni boleh lam asliah. Ya. Okey. Mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, mat jaiz munfasil. Tanwin berjumpa waw, idgham ma'al gunah. Ana minat dolin alif lam samsiah. Dolin mat kalimi musakol. Mat lazim kalimi musakol. Betul ke Ustazah? Mana? Dolin. Minat dol. Mat lazim kalimi musakol. Mat lazim kalimi musaqqal. Okey, betul. Okey. Itu yang dalam surah Al-Fatihah kan? Yalah, tapi saya baca tak Okey. silap. Okey, alhamdulillah. Latifah. Ayat 21. Okay, nasiblah siapa kena panjang-panjang, siapa pendek-pendek ya. Okey. Farar tu minkum tu efa hakiki. Okey, roh baca tebal kan Ipin? Roh baca tebal sebab roh mati sebelumnya berbaris fathah. Okey, baru minkum. Kumla tu Isa Syafawi. Okey, terus lagi. Lama Baguna. Ma asli. Hiftukum fa tu Isa Syafawi. Okey. Wali ma asli Rabbi asli hukmau idgham al-guna nakis waja'alani ni ma asli minal alif lam qamariyah. Mur tu teban. Salin mat arif lu sukun. Okey, alhamdulillah. Tahniah, pandai. Okey, seterusnya Aliyah. Isa Syafawi kalau Ayat seterusnya, ayat 22. Okey, Aliyah. Sorry Ustazah, tak terbuka. Okay. Tak dengar? Okey, tak buka Baca sound. tak? Okay. Ah. Lam watilka til alif lam asliyah. Nikmatun idgham tum Sebut panjang. Idgham apa dia? idgham bi guna. Ya ke idgham? Tanwin bertemu dengan ta idgham ke? Ikhfa. Ni'matun. Bukan. Ikhfa hakiki. Pak hakiki. Okey, Tamunnuha nun yang besar itu apa? Baca baguna. Nun besar tu idgham Wajib gunnah. idgham bi guna. Idgham Wajib wajibul guna. Wajib gunnah. Okey, Ha mat asli. Alayya mat asli an izhar. Mana pula mak asli? Alayah. Alayya ya tu alif. Okey. Alayya. Ada mak asli. Okey. Tak Dia ada. besar je. Okey, nun mati semua ain. Itu roh tu dia baca. An ikhfa. Izhar Halki. halqi Okey. badat bani Idgham. mat asli Abatta. abatta Memasukkan dal ke dalam ta. Ada ni saya. Idgham. Idgham. idgham bila guna. Idgham mutajani sain. Oh idgham Idgham mutajani sain. Sama makhraj.
Makhraj sama mak. sifat berlain. Okey. Idgham mutajah Okey, silain. terus Bani Ustazah, yang mana yang Israil. idgham mutajah silain tu mana? Yang Da dengan ta. Dal dengan ta. Ba dengan ta. Da Ustazah. dengan ta. Oh, da dengan ta. Dal dengan ta. Da. oh, Dal dengan ta kan satu makhraj je kat lidah hujung. Oh, Dal, dal, ta, to. To. To ta dal. Sebalik boleh. idgham mutajah silain. Mutajah Mutajah nisain. mutajah. Idgham Ustazah. mutajah nisain. Mutajah nisain. Dah belajar dah kita tu. Okey. Sebelum ni Ustazah, saya tak Ya tahu. ke? Tengok balik Ha. nota. Buku yang Majlis Hasanah punya dah lepas dah tu, lama dah. Sudah habis satu buku khatam. Oh, saya kan baru masuk, saya tak tahu. Oh, kelas awak tak khatam. Tak. Kan saya baru masuk kelas Ustazah. Yelah, Bukan. kotlah belajar kelas tu. Kotlah dia belajar kelas. Tak, kelas kelas yang- tu tak belajar lagi Ustazah. Saya masuk ke lepas tu. Tak apa, nanti kita sampailah kat situ, ulang kaji kita. InsyaAllah. Okey. Teruskan. Bani mak Bani. wajib. Bani Mak wajib. Israil mana mak wajib? Bani. Mat jaiz munfasil. Huruf mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Satu Bani, satu Israel. Kan dua tu. Oh, majai munfasil saja ya. Mat jaiz munfasil. Majai munfasil. Bani Ya. Israel. Isra. Isra Wajib. ni. Baru Tasir. mak wajib. Wakaf dengan Asli. Wakaf dengan mat arid mat arid li sukun. Okey, alhamdulillah. Seterusnya Ani Syafi. Qala Fir'aun. Ayat 23. Sikit je, Qala. pendek je. Qam asli. Fir Ya. ra dibaca dengan nipis. Am tak ada. Nun buat ma asli. Rabbul alif lam qamariyah. Ma asli. Yamin min ma'rad disukun. Alhamdulillah, tahniah. Ustazah Pandai nak dah. tanya. Au tu bukan harfulin ke? Harfun lin lah. Okey, faham. Au tu harfun lin. Kalau wakaf, qala Fir'aun. Baru jadi mat lin. Dia lin ni dia ketika wakaf jadi mat. Kalau ketika wasal dia jadi huruf lin. Okey. Faham. Okey. Lepas ni Ani lagi. Noni. Dekat. Ayat ke-24. Qala rabbus samawat. Qama asli. Rabbus sama tu alif lam samsiah. Rob tu. Jangan tinggal rob tu. Rabb tu. apa wajibul huna? Ro tu baca Bukan. tebal. Ra baca tebal. Bukan wajibul Tafkhim. huna. Ro itu tafkhim. Ro tafkhim ya. Tebal. Baca tebal. Rabbus sama. Jangan rab. Jangan R-A-B. Kita baca R-O-B. Rabbus sama. Jadi kena beritahulah tebal. Okey. Rabbus sama. Samsyah. Alif lam samsiah ada satu. Terus Lepas jawab. tu mim ma asli, waw ma asli, atau wal ni alif lam qamariyah. Ar ni tebal, ra dibaca tebal. Okey. Lepas tu ma ma asli. Bai ni izhar hakiki. Apa pula bai tu? Izhar. Bai tu ya tu apa? Ya apa? Ni harfulin. Baru tadi sebut. Okey. Nahuma. Harfulin. Ma ni ma apa mak jaiz munfasil. Okey. In kuntum. Izhar ifa hakiki. Nun bertemu nun mati. Lepas tu nun bertemu ta lagi ifa hakiki. Mim bertemu min ni idgham mislain. Okey. Mislain. Lepas tu waqi ni dimati diwakafkan dengan ma'arif li sukun.
Okey, alhamdulillah. Ringin. Okey. Datin. Datin Putri, Qala sambung ayat seterusnya. Qala qawm asli liman nun bertemu khaw iza khalqi. Khaw tu harful lin, lahu tu maksilah tawilah, ala man asli tas sin tafasyi, atami'u waqaf Sin tu bukan tafasir. Hamas. Hamas. Yang tafasir shin. Ya. Hamas. Lepas tu tami'u waqaf dengan ma'rif sukun. Okey, alhamdulillah. Seterusnya Rohaida. Rohaida. Okey. Ko asli rob tu dibaca tebal. Ko tu izhar izhar syafawi sudah. Ya. Kum. Ya, jawab je. Izhar syafawi. Lepas tu tu gimana? Aba ikut tu mak wajib. Mak wajib. Tu mak asli. Mak badal. Mak badal. Itulah Quran saya ni tunjuk alif je tak tunjuk hamzah. Mak badal. Oh, mak badal tu dah. Lepas tu dah baikum tu mak wajib mutasil. Okey. Lagi lepas tu tu illa tu dah. Al tu alif lam kamariyah saja. Okey. Lin tu wakaf dengan ma'arif disukun. Okey, alhamdulillah. Okey, Syuaibah. Sambung Syuaibah. Qom asli. Inna tu wajib guna. Rasu asli. Lakumul ladzi tu alif lam samsiyah. Zi alif itu zi tu alif Jaiz mufasil. Jaiz mufasil. Jaiz mufasil. Ur tu ro tarqib. Ur baca tafkhim. Ro tarqib. Sila ilai tu harfulin. Kum tu izhar syafawi. Lam majnun tu alif lam alif disukun. Ya, J mati tu. Majnun. Maja tu ni. Qalqalah sugra. Qalqalah sugra. Lepas tu baru diwakafkan dengan ma'arif disukun. Okey, yang terakhir Siti Salbiah. Ko asli. Rabbul ra dibaca tebal. Ra takhim. Bul alif lam syamsiah. Ya, alif lam kamaria tersilap sebut. Alif lam kamaria tersilap sebut Saza. Sorry Saza. Mas ni apa ni? Cim ni bersifat tafashi. Ini bersifat tafashi ni. Okey. Ri baca mana? Jaiz. Jaiz pula dah. Apa tu? Menggigil lah dengan Ustazah. Ri ni ra dibaca nipis. Okey. Wal tu alif lam komaria. Mak ni apa ni? Mak tu tidak lantun. Bukan. Izhar. Ri ni dibaca nipis. Apa tu izhar? Ni mak kalau pasal dia ada hukum mati dia izhar. Mana ada? Dibaca jelas, dibaca dengan izhar. Betul. Wa ma asli bai harfulin nahuma ma tu kalau berhenti jadi ma asli, kalau sambung ma jaiz munfasil. Ini idgham ma'al guna.
Ifa. Ifa hakiki. In ikhfa hakiki. Un ikhfa hakiki. Tum izahar syafawi. Tak apa ni izahar. Ilun ma'alif disukun. Okey. Okey, alhamdulillah selesailah mengeluarkan hukum. Pandailah tu. Tiap-tiap kali kelas kita tanya-tanya, lama-lama fasih lah insya-Allah. Dari segi hukum, dari segi sebutan, kita kena tahu hukum dan kena bertepatan dengan sebutan ya. Jangan hukum terror lagi sebut melalau jadi tidak betul lah, tidak bertepatan. InsyaAllah bila ada latih tubi, latihan insyaAllah ya. Okey, ada apa soalan? Ada apa-apa soalan yang ada kemusykilan ke, ada nak perkongsian? Okey, boleh insyaAllah. Tak ada? Kalau tak ada, kita tengok jawapan yang minggu lepas. Dah jawab belum? Dah jawab Ustazah. Kejap, ada satu Ustazah. Baris atas sekali kan? Yang tadi 368 tu. Oh, kan dah tutup tanya. Okey. Apa soal apa tadi? Kau ni apa? 368. Okey. Tadi tekan-tekan yang tu apa mute tu. Mana? 368 baris atas sekali. Okey. Soal Tuha. Iza wa ana tu kan? Wa ana tu kalau kita terus kita baca wa ana tu na tu dia tak apa ni kita baca satu harakat kan. Tapi kalau berhenti wa ana yang kat sini kita baca 2 harakat ke tetap satu harakat? Yalah betul. Kalau kita berhenti wa ana 2 harakat. Kalau kita terus wa ana minal dhalin. Ya. Kalau terus satu harakat kan? Tapi lah takkan nak berhenti situ. Manalah tahu Ustazah. Tu nak tahu pasal dia ada dia macam bulat tu lain macam sikit. Itu namanya alif ziyadah. Okey? Ada lagi soalan? Sekarang saya dah tutup, ada lagi. Okey, tak ada ya? Dah alhamdulillah. Okey, tak ada, kita pergi kepada soalan minggu lepas. Apakah pengertian mat dari segi bahasa dan istilah? Tadi pun ada. Maksud bagi segi bahasa menambah dan memanjangkan. Okey. Segi istilah memanjangkan suara pada huruf-huruf mat dan memanjangkan suara pada huruf-huruf mat dan huruf lin. Okey. Okey, dah betul tu. Huruf mat ada berapa? Dan beri keterangan pada setiap satu. Huruf mat ada 3. Okey, ada 3. Okey. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Alif berbaris fathah di atas. Sebelumnya berbaris di atas. Waw sebelumnya berbaris doma di hadapan. Ya. Ya berbaris sebelumnya kasrah. berbaris kasrah di bawah. Lin. Waw lin. Waw lin. Waw sebelumnya berbaris atas. Baris atas. Ya juga sebelumnya baris atas. Okey. Apakah perbezaan huruf mat dan huruf lin? Untuk jauh cari perbezaan dia. Mat, kalau huruf mat lin ialah sesuatu yang dipanjangkan kerana wakaf. Huruf lin pada kaedah wasal sambung bacaannya ia kekal tanpa dipanjangkan bacaannya. Okey. Tapi yang ini Ustazah nak tanya huruf mat ke ataupun huruf mat lin sebenarnya? Saya kata apakah perbezaan huruf mat dan lin? Dan huruf lin. Huruf mat dan huruf lin. Perbezaannya huruf mat ada 3 alif waw ya. Tetapi huruf huruf mat lin ada 2 waw dengan ya sahaja. Okey. Oh. Kena faham soalan ya? Sekarang baru nak tanya lagi. Apakah perbezaan antara huruf mat dan jenis mat?
Perbezaan huruf mat adalah mat asli tarbi'i bermaksud mat semula jadi. Manakala jenis mat pula ialah mat yang bersebab. Okey. Okey. Itu beza dia. Apakah pengertian mat asli dari segi bahasa dan istilah? Bahasa istilah. Ini mat asli. Tadi mat je. Ini mat asli tak? Apa pengertian mat asli? Mat asli dari segi bahasa mat yang asal. Mat asli. Mat asli dari maksud ialah mat yang asal. Okey, dari segi istilah? Dari segi istilah. Tidak terikat. Istilah tidak terikat dengan sebab. Sama ada hamzah atau tidak sukun. terikat dengan sebarang sebab. sebab. Sama ada dengan hamzah ataupun sukun. Tak ada ya, tak terikat. Okey, beri contoh mat asli kalimi yang berlaku pada keadaan wasal dan waqaf. Kalau wasal tu kanu ataupun qala. Okey. Kalau waqaf naraha. Okey. Okey, betul. Apakah perbezaan mat asli dengan huruf ziyadah? Tadi dah sayang kan? Perbezaan mat asli ialah mat asli tak ada tanda. Manakala huruf ziyadah pula ada huruf mat yang bertanda bujuk. Ada pertulisan tiada pada bacaan. Okey. 100 pas 100. Okey, alhamdulillah. Tengok buku. Tengok buku kan tutup buku. Tengok buku. Tak apa. Tengok belum buku. mahir. InsyaAllah nanti bila kita baca pun kita jadi ingat kan, insyaAllah kan. Tuhan akan memberi siapa yang dikehendaki. Jadi tunggu ya. Jadi mula-mula tengok, lepas tu kita ingat. Okey ya. Mat asli yang berlaku pada keadaan wasal dan waqaf, mat asli yang terdapat pada awal surah. Itu kena ingatlah tu. Mat asli yang berlaku pada keadaan waqaf sahaja dan mat asli yang berlaku pada keadaan wasal sahaja pun ada ya. Jadi kita 4 perkara itu kita kena jadi tunggak dalam diri kita nak mengenali mat asli. Dalam kepala kita yang tahu mat asli sebelum huruf alif baris atas, sebelum huruf waw baris depan, sebelum huruf ya baris bawah. Itu dalam kepala kita kan. Jadi bila dipecah-pecahkan dah tak tahu nak jawab. Mat asli berlaku pada keadaan wasal dan waqaf. Oh lah macam mana tu soalan susahnya Ustazah? Tak ya. Sebenarnya dah pandai dah. Tapi bila dengar soalan pelik sikit udah takut. Ya? Jadi itu yang kita faham. Bila kita faham, kita relax je, tak adalah takut. Ya? Mat asli yang terdapat pada awal surah seperti yang kita belajar tadi. Yasin, awal surah. Ya. Okey, mat asli yang berlaku pada keadaan waqaf saja. Contohnya mat iwad. Dia waqaf, dia waqaf je mat asli. Kalau dia terus dia jadi idgham lah, dia jadi ikhfa lah gitu ya. Okey, mat asli yang berlaku pada keadaan wasal saja ada juga. Ya, mat asli wasal saja. Dia jadi mat asli, kalau dia tak wasal dia tak jadi mat asli. Jadi kita kena perhatilah yang tu. Ni fahamkan yang tu, itu tunggak dia, tunggak untuk faham mat asli ya. Jadi bila kita dibanding-bandingkan, jadi kita pun jadi fahamlah insya-Allah. Dan mat asli yang di tengah. Contohnya di tengah kalimah Daud, Daudu ataupun khasiruna. Ya. Di tengah. Di akhir hada, taroni, biha macam tadilah yang dah jawab tadi. Itulah dia ya. Jadi kita kena tahulah yang mana tengah, yang mana hujung, yang mana pangkat. Jadi maknanya mat asli boleh ada pada awal surah, awal ayat. Pada awal surah, pada tengah-tengah kalimah dan pada hujung kalimah. Pada awal kalimah, hujung kalimah, tengah kalimah dia ada belaka. Contoh nu, mat asli tu. Hai, mat asli lah. Ha, mat asli. Awal kalimah nu, tengah kalimah hi, akhir kalimah ha ketika waqaf. Ya. Tapi kalau dia terus dia jadi mat jaiz lah, macam-macam mat lah ya. Kalau di hujung kalimah dan di hujung ayat, contohnya al-khasiruna. Kha mat asli lah, siru ru mat asli. Tapi ketika dia waqaf khasirun.
jadi pula ma'arif sukun. Tapi ketika wasal sahaja dia jadi mak asli, iaitu khasiruna. Ya, kita kena faham. Faham yang itu dulu, insya-Allah kita boleh mengenali yang lain ya. Okey, alhamdulillah. Ada soalan? Tak ada ya. Dah faham lah tu. Ustazah kejap. Ustazah, saya nak tak, ini kelemahan saya lah Ustazah. Saya bila saya bertaksin tu Ustazah kan, kadang Ustazah tu tegur, dia cakap saya tak bagi hak mim. Saya rasa saya dah betul dah rapatkan bibir dengan rapat yang macam tak menekan lah kan Ustazah. Tapi bila dia dengar, dia kata saya tak bagi hak mim tu yang betul. Macam mana Ustazah? Itu kadang-kadang kita yang baca ni tak perasan. Kita rasa macam kita betul. Kita tak perasan, memang kita baca macam betul. Tapi para pendengar yang pakar tajwid ni, dia sangat sensitif bila dengar tak betul. Ya. Pakar tajwid lah. Macam saya ni tak pakar, tak adalah sangat. Itulah dia kan kita maknanya mim tu kita rapatkan, tapi tak adalah tekan bibir tu kan Ustazah kan. Rapat aja kan. Memang kadang-kadang kita nak baca, kita sedang baca Quran ni, memang kena fokus sangat-sangat. Barulah dia bertepatan. Kalau kita rasa macam kita tahu je, kita cepat tengok yang selepasnya. Kata contoh huyitum, kita cepat tengok selepas huyitum. Jadi oleh kerana cepat kita menengok itu, maka tum tu mim. Ya. Tum tu kita macam mim tu tak rapat di bibir. Tum, sebab kita terlalu cepat untuk baca yang ke depannya. Ya. Jadi itu kadang-kadang menjadikan kita sebutan mim tidak tepat. Ya. Itu yang saya cakap, kalau makhraj mim tu mim. Kena pertemuan dua bibir. Bibir atas dengan bibir bawah temu. Mim. Jadi kena buat. Ya. Kalau fa kan dah fa. Ya. Ustazah saya nak tanya balik mim tadi. Ustazah sekejap Ya. Nak tanya balik Yang mim mana tadi. tak dengar. Betul. Ani cakap dulu Ni cakap. Cerita mim tadi lah mim. Saya pernah juga ditegur oleh Ustaz. Dia kata, saya baca tu lah macam Ustazah. Buat mim tu saya tutupkan mulut. Lepas tu Ustaz tu pernah tegur saya. Dia kata saya jadi macam terberhenti. Dia cakap. Ya, kita kena jaga-jaga. Betul lah Ustaz tu kata. Jadi kita jaga-jaga supaya jangan kita nak ambil macam mana? Kita nak ambil macam mana? Kita nak lembutkan lah maksudnya. Lembut dan jangan seolah-olah berhenti. Contohnya kita baca Alhamdulillah lah, senang ya. Fatihah lah, surah Fatihah. Jadi kita jangan kata kita nak baca kita nak menggayakan mim mati tu, kita pun berhenti. Alhamdu. Mendatangkan hukum lain iaitu saktah. Kan selalu saya cakap begitu kan. Jadi kita bersahaja. Alhamdulillah. Tak nampak macam berhenti. Alhamdulillah. Atau mulut saya. Alhamdulillah. Gitu. Jangan kita berhenti. Alhamdulillah. Itu ketara sangatlah mendatangkan hukum lain. Kalau tidak mendatangkan hukum lain, insya-Allah lah. Tapi masalahnya hukum tajwid ni kan setiapnya ada hukumnya sendiri ya. Jadi kita hati-hati dalam menyebut, betul lah Ustaz tu kata, dalam Al-Fatihah ni tidak ada hukum saktah dan tidak ada hukum hukum yang menjadikan rosak sebutan kalimah kita tu ya. Jadi kita berhati-hati dalam menyebut huruf mim yang mati ataupun menyambung mim. Ar-Rahmanir-Rahim. Tutup mulut. Ujung mim tu tutup mulut. Huruf nun tu dia ada sifat, dia ada tawassul tak? Ya, betul. Mim pun tawassul juga. Sebab tu dia jadi tak boleh berhenti. Jadi kita tak boleh tengking lah pada huruf itu. Ya, kita tak boleh berkasar pada huruf yang ada sifat tawassul. Ya. Sederhana. Sederhana. Setiap huruf yang sederhana kita tak boleh ganas. Dia banyaklah kan sifat huruf yang sederhana banyak.
yang Lin tak Umar tu Ustazah Lin Umar. Lin Umar, Lin Lin Umar. Lin Ah. Umar, huruf lam, huruf mim, huruf Mim. nun. Itu semua kita kena sebut dengan sopan lah, senang je. Sebut dengan sopan. Supaya tidak menekan sangat-sangat. Bila menekan sangat-sangat dia jadi sifat kuat. Sedangkan dia adalah sifat sederhana. Ya. Okey. Tak, Okey, cantiklah, betul lah tu. Betul, Tok Guru tegur tu, betul. Yelah, memang memanglah betul Ustazah. Kita maksud lagi dia tak tahu macam dah mana silap Ustazah kita. sederhana. Maknanya macam mana nak mengatasinya, ya? Macam mana nak mengatasinya? Kita nak letak macam kat mana? mana tu kita tak tahu. Macam Ustazah cerita sekarang. Okey, okey. Kita nak letak kat mana? Tengah. Caranya kita nak mengatasinya kena hati-hati dalam sebutan kalimah itu. Dalam bacaan kita hati-hati. Sebelum kita tasmik dengan Tok Guru, kita praktis dulu ya. Wa yuqimuna shalah. Misalan ya. Jangan kita baca macam nak berhenti. Ya, wa yuqimuna shalah, temukan bibir kita tu. Kalau razaqnahum oleh kerana hum tu mati, kita pun macam nak berhenti. Tak kena lah. Ya. Razaqnahum yunfiqun. Gitulah sebetulnya. Jangan kita baca razaqnahum yunfiqun. Itu berhentilah tu namanya. Sakah. Pasal kita berhenti tidak ambil nafas, maknanya hukumnya sakah. Kalau kita nak berhenti betul, boleh. Dibolehkanlah. Razaqnahum, berhenti, nafas habis. Kita ambil balik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gitu ya. Jadi tak. Ya. Tadi yang kata sederhana dan kuat tu beza dia macam mana Ustazah? Tengok sifat dia. Kalau sifat lemah dia banyak daripada sifat kuat, maka dia adalah lemah ataupun sederhana. Kalau setiap huruf ni ada punya 5 atau 6 sifat dan ada juga yang 7 sifat ya. Setiap huruf tu. Jadi kalau sifat tu 6 misalnya. 6 dia ada sifat. Dia ada sifat istifal, dia ada sifat infitah, dia ada sifat maksud saya sebut bacaan tu macam tadi mim tu yang Kak Ani cakap tu. Ustazah kata kena baca dengan sederhana kan? Ya. Jangan apa kuat, jangan kuat ke? Jangan bikin, jangan menekan. Maksud dia macam mana Ustazah? Kita nak bezakan dia tu macam mana? Gitu. Macam kerut habis muka berkerut. Dia kena relax je. Gitu je. Tak ada apa-apa pun. Tak adalah menyusahkan. Saya dah bagi kan nota untuk sifat-sifat huruf yang kuat, sifat huruf yang lemah kan. Saya rasa dah lepas belajar tu. Dah, tapi macam ni baru tahu kat baru faham apa tu kuat lemah tu macam saya tengok huruf tu tapi tak tahu pula beza dia macam kalau mim ni tak boleh sebut macam tu. Tak faham. Kita kena bagi hak dia. Macam itulah yang Rohaida kata tadi. Menyebut huruf tidak memberi hak, tidak beri pada hak yang sebenar. Betul lah tu Ustazah tu cakap ya. Jadi bila kita tidak baca dengan tepat, bila kita tidak baca dengan betul, tak tepat pada sifat-sifat huruf itu, maka kita distatuskan tidak memberi haknya. Okey? Macam itulah. Sama dengan huruf fa Ustazah. Fa pun gigi atas letak di bibir, di perut bibir kan Ustazah? Bibir bawah kan? Bibir bawah. Fa. Dia paling, huruf fa ni paling lemah. Angin dia nak keluarkan angin dia tu, hamas dia tu Ustazah? Memang nak keluar juga tapi dia sikit je, 1/3 je. Begitulah. Afala. Bila sebut afala ya'lamun. Afal. Bila kita sebut afa je, dia akan keluar angin. Cuba sebut. Afala ya'lamun.
Maknanya Ustazah, letak gigi ke bibir tu dulu ke baru keluar angin ataupun sambil lalu tu dia keluar Bukan sambil lalu. Dia sekaligus lah. Cuba sebut afala. Bukan kita letak siap. Kalau kita letak siap gigi ke bibir, macam mana nak bunyi? Macam mana? Tak bunyilah. Tak bunyi fa pun. Kalau ifa Ustazah, mau fala ke mau kena kata mau fala, betul? Mau fala. Ada ke mau fala kau? Betul-betul reka-reka tak boleh kena tengok. Ada kan bila kalau kita jumpa dengan huruf ifa kan, bertemu dengan fa kan? Okey. Amfa. Ya. Kena macam itulah, sebutan tidak berubah, sebutan mengikut makhrajnya dan sifatnya. Jadi dia sekaligus, serentak. Bila kita sebut makhraj betul, maka sifatnya betul lah. Masalahnya kita makhraj kita tak betul. Ya. Kadang lari daripada makhrajnya. Katalah dia duduk tengah lidah tapi kita sebut ujung lidah. Tak betul lah. Dia akan mengikutkan sifat. Salah rumah dah. Salah rumah. Salah rumah, betul. Salah rumah, salah bilik. Dia duduk sebilik. Contoh ta dal ko. Ta dal ko duduk satu bilik. Di hujung lidah. Ta dal ko. Hujung lidah bertemu pangkal gigi depan. Ya. Bukan dia. Jadi apabila kita menyebut kalau nun mati bertemu dengan salah satu tiga tu, salah satu ta ke, nun mati jumpa ta atau ko atau dal, kena ifa lah. Tergantung lidah. Lidah ni bila hukum ifa, lidah tak kena pada mana-mana organ dalam mulut. Dia tergantung. Tapi kalau dia bertemu dengan dal, bunyi itu menghala kepada huruf dal lah, menghala kepada makhraj dal. Ya. Jadi makanya dia akan keluar sifat dia sebenar. Jadi jadilah. Masalahnya kita lari sikit. Kita keluar bilik, kita keluar pintu dia sikit. Jadi kita tak tahu nak sifat dia tu sebenar. Jadi itu yang kita sifat menekan, sifat garang. Sedangkan huruf itu tidak garang. Ya, huruf itu Lin Omar, dia tak garang. Ya. Dia tak ada huruf yang garang. Garang satu je ko. Sebab dia adalah antara sifat yang paling kuat di antara huruf-huruf yang lain. Ya. Ko. Itu dia. Jadi bila kita berhenti. Kalau bo tu tak garang Bo tak garang, dia istitalah. Dia memanjang, sebutannya memanjang di tepi kita. Ya. Dia gitu je, tak ada. Kalau ko ni, kalau huruf kalau kita matikan dia, qisqa. Kan garang bunyinya. Kalau kalau dal tu dia kurang garangnya. Lam yalid wa lam yulad. Gitu je. Tapi to dia kena qisqa. Qaf yang kedua, al-haqq. Kita macam mana ustaz dengan ustazah tak tegur. Bila al-haqq kita sebut al-haqq. Tak betul. Lari. Yalah. Ya? Ya. Sekarang sedarlah kan? Kita sedar. Jadi tapi macam mana pun kita kena baca juga Ustazah. Kalau tak baca, tak berlatih lagi, tak betul kan? Lagilah. Bila ditegur tu kita bacalah. Balik rumah kita hafal benda tu. Yang kita tegur tu, yang ditegur tu kita sampai mati ingat. Oh memang aku baca salah, silap. Rupanya kena macam ni. Kita pun buat. Hari-hari 10 kali. InsyaAllah jadi betul. Bila dah rasa macam betul ya. Bila dah rasa macam betul, tasmik dengan mana-mana kawan-kawan boleh. Last kali kita pergi tasmik dengan Ustaz tu. Ustaz, saya nak baca yang saya selalu silap tu. Betul ke tidak kali ni? Okey. Gitulah orang belajar sebenarnya. Ya. Saya belajar masuk yang taksin yang kat masjid tu Ustazah. Ya, bagus. Kan? Okey. Masuk je lah kan. Saya buat tebal muka Ustazah. Tegur okey lah kan. Tegur tu kita ambil perhatian. Tegur tu awak catat, balik awak pulun. Macam tu orang belajar baru nampak. Ya.
Yelah, sekarang kita baca online kan. Ustaz Ghazi, Ustaz apa ramai lah, dua orang Ustaz. Ya, Kan? Ustaz Yasin ada, Ustaz Yasin. Ustaz Yasin tak ada. Ustaz Ghazi, Ustaz Fazil dengan Ustaz Amirul. Oh, okey lah tu. Ustazah ramai. Akak baca taksin tu apa? Online ke atau pergi masjid? Online. Oh, ada taksin online? Masjid. Ada. Ada masuk. Ada. Dia ikut jam-jam, berapa jam. Oh, kita boleh offer ke macam mana? Minta lah Ustaz Wali. Minta lah dengan Ustaz Wali. Oh, cakap nak taksin. Dia hari Selasa dengan hari Rabu. Oh, tak tahu pula. Pasal tu Ada. kalau Ustazah ajar kami ni Ustazah tak tegur sangat sebutan saya tengok rasa macam sebutan salah. Tapi Ustazah tak tegur. Ustazah buat keputusan dia kemudian. Dah tegur kemudian. Kalau tegur semua langsung tak baca. Tak habis. Ya. Yelah saya buat kesimpulan semualah. Yang ini kena baca macam ni kan selalu saya cakap macam tu. Oh, kalau macam taksin tu memang dia tegur satu-satu lah ya? Yelah memang seorang-seorang ngaji. Baca seorang-seorang. Kalau kita silap dia tegur lah. Oh. Saya masa tidak PKP saya pun jadi guru tahsin juga. Oh. Tapi dah Baru PKP. tahu. PKP ni banyak sangat kelas jadi saya pun tak bagilah orang muda-muda kan, bagi dia orang yang tak ada kerja kan. Terima kasihlah. Hari ni dapat ilmu lagi satu. Okey, alhamdulillah. Jadi kalau ustazah tegur tu ambil perhatian, catat, lepas tu praktis. Bagi betul ya. Macam tu je. Tapi ustazah tu bagus juga dia cakap tak apa, dia kata semoga Allah pemudahkan. Lepas tu dia cakap bukan senang orang nak taksin kan. Tak ada orang cuma tak ada. Dia katakan tak apa makcik dia cakap kan. Alhamdulillah. Bagi semangat lah ustazah kan. Jangan kita sukan. Kita memang tak berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Kalau berhenti je kita jadi haru. Baca tak betul, tak tepat kan. Jadi jangan berhenti belajar. Okay, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya pun masih bertahsin lagi. Malam tadi tahsin. Tapi qiraat. Okey. Kalau dah habis kita tutup dengan doa dan tasbih kafarah serta wal-as. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baca doa. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma nusina wa atina minhu majahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, yang baik daripada Allah, yang terbaik itu yang kelemahan saya, itu saya minta ampun dan maaf. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.